الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Situ. Betul. Betul. Berapa ni? 4 di bawah. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, bermula orang yang sufi itu orang yang tiada cenderung kepada makhluk dan sentiasa mengerjakan bagi segala yang dijanjikan hak Ta'ala. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, setengah daripada wali kutub, pemimpin tarekat Asy-Syadziliyah. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, setengah daripada karamahan, kalau diizinkan oleh Allah bagiku, nescaya aku akan ceritakan apa yang berlaku besok, lusa, tulat dan seterusnya. Tapi itu rahsia. Ya, setengah daripada sifat para awliya ialah apa? Kitmanus sir, menutup akan segala rahsia kerohanian. Ya, ditutup terbuka. Itu khas untuk dia. Kita ni tak jadi wali sebab apa? Sebab suka buka. Dia cerita satu dapat sikit mimpi kan, satu kampung tahu. Habis dia gayau. Para awliya tak ada tahu. Ya. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, aku boleh buka, aku boleh cerita dia. Ya, besok, lusa, tulat dan seterusnya. Dan kalau aku diizinkan, aku boleh ceritakan bahawasanya di atas dahi seseorang tu semua nampak. Yang mati beriman, mati kufur semua nampak. Tapi haram bagi dia syariat membuka benda. Ya, dia kena tutup. Dia berhati je lah. Itu maknanya apa? Karamah awliya, masya-Allah. Ada kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, bermula orang yang sufi, mana orang yang menjalani mengikut akan perbuatan Rasulullah SAW, mengikut akan perkataan Rasulullah SAW, dan mengikut akan ahwal. 3 mengikut fi'li, qauli dan ahwal. Ya, ahwal, kelakuan kerohanian Rasulullah itu semua dia ada yang menjalani. Ada setengah dia orang ikut akwal saja, perkataan dan perbuatan saja. Ya, ada pun kelakuan rohani dia tak apa mantap. Dia tak apa dapat mengesan dan mengikuti jejak secara mendetail perjalanan kerohanian Rasulullah SAW. Ada orang sufi lengkap. Itu kelengkapan ulama sufi punya perjalanan. Di antara sifat dia apa? Itu orang yang tiada cenderung kepada makhluk. Hati batin hati dia tidak cenderung pada makhluk. Makhluk beradab dia pun dia tak rasa apa. Makhluk membelakangkan dia pun dia tak rasa apa. Makhluk kenal dia pun dia tak kisah, tak kenal dia pun tak kisah. Ya. Ada pun orang yang tak jalan sufi, besar ulama, ya, ulama al-syariat. Alim ilmu tu, ni macam-macam lah kan. Tapi semua tuan-tuan tak hormat dia marah dah. Pun datang kepada sikit tak ada sambut, wah dia marah. Ya. Ada seorang tak dia. Dia pernah berceramah dengan dia. Lulusan Azhar, doktor kan ni. Kita nak ceramah, dah dia orang besar kan. Kita ceramah pertama, dia ceramah kedua lah. Kita nak naik ceramah dia suruh entah up sikit. Suruh up dia. Oh, suruh up dia. Ada 7 up ada ke? Aku dia punya ustaz ni. Satu tempat pula kita pergi ceramah tengok kan. Ada pengurusi tu terlupa sebut nama dia.
Ikut sana. Anak ada share sikit dia tak peduli kan. Dia kata. Ini apa orang terlampau cetek perjalanan kerohanian ni. Dia suka orang menghadap ke dia. Sebab apa dia suka menghadap ke dia? Sebab dia tidak dapat lazat menghadap hadrat Allah Ta'ala. Orang yang dapat lazat dengan Tuhan, dia tak ada heran kan orang nak menghadap dia untuk apa, tak nak menghadap dia. Ya, matlamat hidup dia lah untuk menjadi abdi kepada Allah Ta'ala sudah. So, buang ghaib nazar al-halki ilaik bin nazar ilah ilaik. Buang pandangan makhluk daripada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Ya. Sebab seorang wali besar, sultan ni, sultan ditinggalkan sultan dia. Yang ada pula dulu tak jadi sultan, sibuk nak jadi sultan. Habis rumah dicat warna kuning. Sebaik pokok tak spray warna kuning. Ya. Siapa dia? Yang termasyhur, Syekh Ibrahim bin Adham. Ya, kada sallallahu sirrah. Pergi satu masjid di sembahyang, tidur situ kan. Dekat nak subuh tu apa? Tok Siap datang, Tok Siap golek dengan kaki kan. On. Dia tak tahu sultan kan. Dia golek dengan kaki. Dia tolak-tolak akhirnya jatuh. Dah Syekh Ibrahim bin Adham satu mata tangga ke satu mata tangga sampai ke lantai tanah. Apa keluar daripada mulut Syekh Ibrahim bin Adham? Alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling hebat sepanjang umurku. Macam boleh kan? Betul umbuk gitu. Kau ingat aku ni bola sepak gitu. Dia bergumpal kat situ. Ibrahim bin Adham kata, inilah nikmat yang paling. Apa nikmat dia dapat tu? Apa nikmat dia? Situ daripada nikmat. Sebab orang para aulia dia pelik. Dia pelik daripada orang lain. Sebab tu dia dapat pun benda pelik. Apa benda karamat, benda pelik lah. Amrun khariqul lil adah. Benda yang mencarikan adat. Benda yang mencarikan adat. Orang nak masak siap guna api, dia isyarat dia letak tu, tengok dah masak. Sebab dia pelik, dia buat pun benda pelik. Orang tak boleh runtuhkan nafsu, dia runtuh nafsu. Itu nikmat paling besar, isqatun nafs. Dia boleh gugurkan angin pahu dalam ni tadi, gugurkan habis, boom dia jatuh. Baru dia angkat martabat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang tentang ni. Allah. Dia nak tahu orang kita ni apa? Minat suka orang puji tidak? So orang caci lah. Orang caci kita rasa tak? Tak rasa apa? Alhamdulillah. Orang caci kita melenting kita, ke mana dia suka dipuji lah. Walaupun dia kata, anak tak percaya, anak tak suka puji. Kita kutuk sekali ni. Dia nak tidur, abang tengok apa salah abang pun nama, dia bantai aku rapat dia kata. Itu menandakan apa? Dia suka dipuji lah. Ya, dia sampai peringkat, apa sebab dia kata dia suka puji? Sebab makhluk masih ada lagi dalam batin hati dia. Pandangan makhluk tu masih lekat dekat dalam batin hati dia. Sebab apa pandangan makhluk masih lekat? Sebab memandang Tuhan tu kurang. Dia bila tepat, penuh, sejak, tidak ada ruang kosong dalam batin hati dia, sentiasa syuhud musyahadah ke Tuhan, maka benda lain tak boleh masuk. Ya, dia dah blok. Tapi bila kita buka ruang, habis lah. Ya, macam kita punya apa? Perut masuk angin banyak. Dikembung. Itu tempat kelazatan dia. Berpaling hati daripada makhluk, itulah rahsia kenikmatan sebenarnya. Ya. Kata Syekh Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, bermula orang yang sufi itu, iaitu orang yang tiada cenderung kepada makhluk. Hati dia tak ada cenderung, tak ada minat ya kepada makhluk. Quran sebut tak? Ada Quran sebut. Apa sifat dia? La yakhafuna laumata laim. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Itu sifat dia lah. Ada dalam Quran. Dan sentiasa mengerjakan bagi segala yang dijanjikan hak kita. Mana semua perintah Ta'ala dibuat, sama ada zahir ataupun batin, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ada jadi golongan ahli sufi yang sebenar. Habis. Dan katanya pula, kata Syekh Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, bermula yang memeliharakan hati daripada kejahatan itu atas 4 perkara. Hati kita nak pelihara dan wajib kita kena pelihara supaya dia bersih, tidak dikotori, ya, supaya dia cantik, jangan dicemar maknanya. Sebab itu adalah amanah besar daripada Allah Ta'ala. Ya,
amanah besar daripada Ta'ala. Sebab tu kalau dia bersih je, cantik, confirm jaminan syurga untuk dia. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, confirm dia dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha. Mereka yang mentazkiyahkan, membersihkan akan dalaman dia tadi dari penyakit-penyakit kotoran yang tidak segianya ada. Dan dihiasi pula dia dengan kecantikan, sifat-sifat mulia, sifat mahmudah. Itu semua dan isyarat dalam Isra Mi'raj lah. Kemuncak sekali Rasulullah nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa dilakukan mula-mula? Pembersihan. Operate, belah, buang unsur kekotoran. Dimasukkan unsur-unsur yang elok, kan? Kemudian barulah dia berjalan. Itulah keadaan. Jadi 4 perkara ni menghimpunkan, dia kata, mula memeliharakan segala kejahatan tu tanpa 4 perkara. Kita nak jaga dia mesti ada 4 tiang ini. Pertama apa? Bertambatan hati serta Allah. Itu besar tuan-tuan. Rukun pertama. Irtibat, ya, qalbi ma Allah. Bertambatnya hati dia sentiasa dengan Tuhan. Sebab benda ni kan senang kan? Dia kena latih. Sentiasa zikir jalannya Allah, Allah, Allah di dalam ni. Walaupun jasad dia bersama makhluk, tapi dalam jalannya. Bertambat mana hati serta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan guru mursyid saya, dia kata apa? Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan ni. Dia bercakap tu lain macam ni. Ya, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Taala. Rosak kau nanti. Ya, jangan berani-berani nak lupakan Allah Taala. Kena kekal mengingati Allah Taala. Ya, afdalul iman antamut walisanuka ratbun min zikrillah. Iman yang paling afdal, iman yang paling hebat, ya, apa dia? Kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah menyebut nama Allah. Itu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pesan begitu. Mana mungkin saat sakaratul maut begitu hebat, lidah dia boleh sentuh. Kalau tidak ada latihan, dia latih. Sentiasa latih zikir, lama-lama dia kekal. Ketika apa pun dia tergantung pun Allah. Apa pun Allah, berdentung Allah. Dia kata, mak engkau pula. Yang mak apa engkau pula. Ya, dia sebut tak ada semua Allah je keluar. Masya-Allah. Itu kata bertambatan hati serta Allah Taala. Yang kedua, benci barang yang lain daripada Tuhan. Benci barang yang lain, ada lain. Dalam sudut ada kan, benci ia akan dunia. Apa maksud dia? Benci sini mana berpaling. Berpaling hati dia tidak menghadap selain daripada Ta'ala. Ya. Mana hati dia benci apa? Tak minat. Dia tidak meletakkan minat hati dia pada makhluk, tak ada. Dia letakkan minat hati dia kepada Khalik, pencipta dia. Yang ketiganya, tiada menilik kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Pasal kata nak ambil, jeling pun tak ada. Dia tahu benda tu Tuhan larang kan. Bila Tuhan larang, mana benda tu bahaya, beracun. Jangan cuba dekat-dekat. Maka dia pasal kata ambil, tilik, jeling pun tak nak. Ya, itu sifat orang-orang yang hebat. Dia nak memelihara kejahatan, supaya dia tidak terperangkap dengan kejahatan-kejahatan. Jeling pun jangan. Pasal tu orang wali besar, dia bertanya pada guru dia, wali besar dia bertanya, adakah kemanisan iman itu ditarik apabila seorang mengerjakan maksiat? Lalu guru dia kata, bahkan kau berazam, kau cerita nak buat, dah ditarik dah. Belum buat lagi. Ya, bawa azam nak buat, dia benda yang tak elok, benda yang diharamkan, Tuhan dah tarik dah. Kemanisan lazat iman itu dah tak ada, kosong. Ya. Itu sebab maknanya apa? Benda, kelazatan semua benda yang mahal. Dia tak layak duduk tempat hati yang kotor. Sebab tu jangan dicita-citakan. Ya. Melainkan benda yang elok saja. Dan tiada memindahkan kedua qadamnya. Tiada memindahkan nun. Tiada memindahkan kedua qadam, qabsaan. Qadamnya makna kaki dia lah. Dia tak berjalan, tak menapak tu maksudnya. Yang tiada mengharap sawab Allah dalamnya. Tiap-tiap dia melangkah, mesti dia pastikan harap dapat keridaan Tuhan, dapat pahala daripada Allah. Dia tak ada nak langkah kosong, tak ada. Hebat tu kan.
Tengok cegedik, langkah dia semua diisi. Ya. Kalau ahli dunia pula kata langkah mesti masuk gitu. Jangan langkah kosong gitu. Wah, bawa otak dia duit kan. Ini jalan ke hadrat Tuhan begitu. Jangan langkah melainkan dia mesti pastikan dapat keredaan dan ganjaran pahala daripada Ta'ala. Ma'as Ar-Razi dia kata apa? Al-war'u war'an. Ya, az-zahir alla tataharraka illa lillah wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Warak tu ada dua, satu warak zahir dan batin. Yang zahir dia kamu tidak bergerak, berjalan, duduk diam melakukan semua kerana Allah Ta'ala. Dan warak yang batin bahawa kamu tak masuk dalam batin hati kamu melainkan memandang kebesaran dan keagungan dia. Sebab tu Nabi mengatakan al-war'u hasan. Warak sifat yang paling elok. Ya. Walakin fil ulama'i ahsan. Tapi pada ulama lebih elok. Ni ulama tak jadi warak, dia jadi wakra' kan. Orang nak ambil contoh kat dia pun tak ada. Tu ulama bahaya. Allah. Maka Maha Suci yang memberi ilham. Siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan ilham. Maknanya pancaran-pancaran dalam batin hati seorang tadi. Perasaan yang baik, pandangan yang baik. Itu mana ilham ya kan. Gerak hati yang baik. Semua itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Maha Suci Allah Ta'ala. Suci apa? Daripada segala kekurangan. Tuhan tak ada sedikit pun kekurangan. Bahkan dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Maha Suci Tuhan yang memberi ilham akan mereka itu dengan husnuzan padanya pada Ta'ala. Mana sangkaan baik dengan Tuhan. Jangan ada komen dengan Tuhan. Sebab dia buat kita dia pun dah banyak. Ya, yang diberi kita ni banyak nikmat yang tak terhingga dah. Dia siapa beri itu Maha Suci Tuhan yang memberikan. Mencempakkan benda itu sebagai membantu kerohanian kita. Dan memutuskan segala angan-angan mereka daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang putuskan tu? Allah Ta'ala. Lepas kita minta wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Ya. Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Allahumma ja'alni min ahli tajarrud. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini ahli tajarrud. Apa ahli tajarrud? Orang yang mengosongkan batin hati dia daripada makhluk. Ya, tajarrud. Anil aqwan, daripada makhluk. Kemudian kita minta Tuhan tarik. Itu Tuhan tarik kita. Wajzib qulubana. Ya Allah, sentaplah daripada hati kami. Apa dia? Minan nazar wasukun ilaiha. Daripada memandang-mandang terpengaruh dengan makhluk dan terikat dengan makhluk. Minta Allah sentap. Bila sentap sampai bila tu? Hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Sehingga terpancar nur muraqabah dan musyahadah dalam batin hati kami. Itu doa para awliya. Baca tuan ni. Ada bahasa Melayu ni apa? Ya Allah, jadikanlah kami ni ahli tajarrud. Ya, dan sentaplah, cempaklah, tariklah ya Allah, sentaplah daripada hati kami ini terikat pandangan kami pada makhluk sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Buka. Bila kita dapat nur muraqabah musyahadah dan buka, situ tuan-tuan tahulah punya lazat. Ya, dia memandang manis, dia mendengar manis dia dengan Tuhan. Ya, berjinak, bersedap dia dengan Allah Ta'ala. Ini berjinak dengan makhluk tak habis-habis. Kita berjinak dengan benda yang kita nak tinggal. Kita nak berjinak dengan benda yang kita nak pergi. Kita berjinak berapat dengan zat yang akan kita menghadap. Kan sedap kan? Makin dekat. Maka kerana inilah kata mu'alif, kata tuan pengarang, in lam tahsin zannaka bihi li ajli wasbihi hassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. In lam tahsin zannaka bih. Jika tiada engkau perbaiki sangkamu akan dia, akan Allah. Kita nak gerakkan hati kita ni sentiasa nampak ihsan Tuhan, payah sangat nak baik sangka. Sebab apa? Hijab banyak lagi. Banyak terhijab terdinding. Maka tukar gear 2. Tukar. Ini bawah sikit. Ya, kerana sifatnya kan sepatutnya apa? Kita kenal semua ni dengan sifat Tuhan dah cukup dah. Semua dia sifat ihsan daripada dia kan. Asma' dia 99 nama ni dia terjemahkan dalam tiap-tiap saat.
Ya, kita dapat nikmat apa tu nama dia Al-Mun'im. Luas sikit nikmat tu nama dia Al-Basit, kan? Segala-galanya dia. Sebab suruh pandang. Habis. Jadi kalau nak memandang mana sifat secara sangkaan, sangka baik dengan Allah SWT, dalam bala pun dia nampak baik, intan. Payah nak dapat dengan ya. Dia katakan seorang tu mantap imannya sehingga dia merasakan dalam bala itu nikmat. Baru dia nampak. Mana sangka baik dia nampak benda tu. Dalam tiap-tiap musibah tadi Tuhan angkat martabat dia. Tuhan hapuskan dosa dia. Ya. Dia nak pergi situ payah lagi. Ya, tukar. Pakai lagi yang kedua. Hasin zannak bi ajli muamalatika ma'ak. Iaitu kita tukar cara yang kedua, kata Tuan Pengarang. Maka perbaiki olehmu akan sangkamu akan dia kerana muamalah sistemmu. Kita memandang akan muamalah pengurusan Tuhan setiap saat dengan kita. Ya, muamalah yang zahir itu ilmu fiqh. Berurusan kita dalam bab muamalah, jual beli, sewa menyewa, itu bab fiqh. Ini muamalah batin rohani kita dengan Allah Taala. Ya, kita pandang setiap saat nafas turun naik siapa beri. Ya. Kita boleh melihat dari pagi sampai petang. Bangun tidur sampai tidur balik kita boleh melihat siapa beri. Kita boleh mendengar, siapa beri. Kita boleh berjalan, boleh memikir, siapa beri. Adakah benda tu semua kita minta dengan Tuhan? Tak ada pun. Tak ada bangun, ya Allah, pada hari ini kau sempurnakanlah penglihatanku sampai aku nak tidur kan. Ada minta? Tak ada. Ya Allah, berilah hamba-Mu dapat mendengar sampai malam sekarang. Ada? Tak ada. Apa kita perasan tu kita punya? Kita perasan kita punya. Kita rasa tak ada apa, okey lah. Oh, okey, dia tarik kan KO tu. Dia tarik terbalik tu kamu. Kau okey, KO tu. Bangun tidur dah tak boleh angkat kaki. Ya, tangan sebelah dah habis. Mulut dah sengit. Cakap dah macam ya. Dah mengeletar gigil. Kejap lagi pun panggil lah ambulans gitu kan. Kejap lagi ambulans pun datang. Semalam dia sihat. Semalam itu baru sakit, takut ditukau. Nama semalam Ahmad, nama hari ini mayat. Macam bila-bila masa dia boleh sentap, tuan-tuan. Ya, jadi makna kita memandang tu, pandang dia punya muamalah, pengurusan Allah Taala pada kita yang sangat hebat dalam mengurniakan nikmat dia. Ya, Allah. Itu kena pandang, tuan-tuan. Sentiasa kena pandang. Barulah kita akan rasa apa? Diberikan kekuatan iman dan kedampingan diri dengan Tuhan itu kuat. Yang ini jikalau tiada engkau perbaiki akan sangkamu padanya pada Ta'ala, kerana sifatnya sebaik sepatutnya dengan sifat Tuhan dah nampak kan. Ya. Siapa boleh memberi selain dia? Siapa boleh menghalang selain dia? Tak ada. Sebab Al-Mu'ti nama dia, Al-Basit nama dia, Al-Mani' nama dia juga. Mani' yang menyekat dia. Ya, tapi oleh kena gelap, mentol dia tak apa nampak. Ya. Kurang samar-samar lagi, maka tukar kita satu cara lain pula. Pandang muamalah dekat kita hari-hari ini. Seperti bahawa engkau tilik kesempurnaannya, cukup. Ya, cukup bagi kita ni nak mendampingkan dengan Tuhan. Pandang kesempurnaan sifat kamalat Allah Ta'ala. Ya, dalamnya sifat apa dalam tu ada? Jalalnya dan jamalnya. Ya, bila seseorang tu kena masaib, kena musibah, dia kena pakai sifat sabar, redha. Kalau dia Allah jalikan pada dia sifat jamal, dia kena wajib pakai sifat syukur. Jalal makna kekerasan. Bam, dia hantar bala. Ya, putih beliau hantar bam, terangkat bumbung rumah dia. Ya. Satu tempat tu kan, di tanah Tembakau. Daun ni boleh bawa. Wah, dia dah nampak 10,000 masuk ni kan. Malam tu datang hujan lebat, dia sesah habis satu. Licin Tembakau ni kan. Dia pun ambil senapan patah, dia pergi dekat kebun Tembakau dia. Mana Tuhan, aku nak tembak. Tuhan ni nak tembak. Wah, Tuhan ni nak tembak ni. Kejap lagi Tuhan tembak ni. Dia sambal dia petir, pum, habis tergolek je tuan. Macam barang satu badan hitam juga. Habis. Dia nak tembak Tuhan ni. Sebab apa ni tuan? Ni dia tak kenal siapa dia Allah SWT. Ya. Sepatutnya bila kena bala, Tuhan uji. Sakit ke, susah ke, musibah kena, itu dia panggil apa tu sebenarnya?
dia mentajalikan kepada kita sifat jalal, kekerasan dia. Kena sakit kita dengan, kena musibah kena kita. Maka kita nampaklah fakir kita dengan dia, lemah ni kita, barulah kita kenal siapa diri dia. Kenal diri dia, dia kenal Tuhan tu lah dia. Kita rasa dhaif fakir dia dengan Ta'ala. Maka nampak Tuhan yang maha kaya, yang maha kuat. Itu kalau sekiranya. Maka apa nak settle benda ni? Kena sabar. Sebab tu Sayyidina Umar menyatakan, kalau kamu sabar, maka pahala kamu besar, darjat kamu tinggi, diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu kata Tuhan, kena kembali kamu tak sabar, kamu bergungut. Wa qada'ullahu yajri. Qada' Tuhan tetap berlaku, qada' Tuhan tak ikut engkau. Ya, itu Sayyidina Umar dia bercakap dia macam ni. Ya, dalam kata rida, wa qada'ullahu yajri, qada' Tuhan tetap berlaku, Tuhan tak ikut engkau gitu. Kalau rida, pahala engkau besar. Kata rida, engkau rugi, qada' Tuhan dia tak ikut engkau. Dia ikut apa telah diputuskan pada azal siap. Itu kalau sekiranya tak jalikan, didedahkan kita sifat awandan, sifat kekerasan dia. Sebaliknya kalau didedahkan kita sifat kelemah lemutan dia, jamal, ya, datang rezeki, datang nikmat tu kadang tak duga, macam-macam datang, itu jamal. Ya, ditajalikan kita pandang sifat jamal, keelokan dia, ya. Dan dua-dua sifat sebenar ni suruh pandang. Itu pandang. Mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Manakala mata a'tak dia beri kita pemberian, sebenarnya apa tu? Ashhadaka birra. Dia menayangkan supaya kita pandang sifat kasih sayang dia. Ya, pemberian dia, kurnia dia. Ya. Yang kedua, mata mana'ak, bila dia sekat pula, sebenarnya ashhadaka kahra. Dia suruh kita pandang kekerasan dia, keagungan dia. Jadi kesimpulan dia, fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dalam dua-dua dia ulur, ditarik, sebenarnya dia nak kenalkan kita supaya kita pandang dia. Itu sebenarnya. Ya. Dia nak panggil orang tadi kan, dia ni tak dengar. Orang Melayu panggil apa? Pekak. Yang di muka alang pak lain. Kita ulur dekat dia kan. Ya. Kita beri pemberian kat dia. Duit, tunjuk duit 50. Ambil lah. Dia nampak. Supaya apa? Supaya dia beradab kat situ. Kita beri. Ataupun bayar. No, kita ambil kotan sesal lah kan ni. Oh, kita beri. Baru dipandang kat kita. Jadi kita nak suruh dia pandang, ada benda kita kuit. Ulur ataupun kita cubit di kanan. Kita tak nak suruh kita pandang dia, dia cubit kita sikit. Dia cubit dengan bala, dengan musibah, biar kita terkejut. Selama ni leka hayal kan. Ataupun dia bagi ke pemberian, ambil dah, nampak. Baru kita nampak. Kalau dia cubit dia kotan pun kita tak nampak, tak pandang, dia bagi pun nikmat tak pandang juga, habislah. Itu habis tuan. Bahaya besar. Sebab tu kita dalam mengambil nikmat ada cara dia, ada adab. Jangan kita makan, kita minum, kita pakai, kita guna sebarang nikmat Tuhan, melainkan kita apa? Pandang dia dulu. Ya, haza min fadli rabb. Ini kurniaan Tuhan. Barulah kita ta'addub, kita beradab dengan Allah Taala. Jadi orang yang muta'addib. Dan betul juga dalam bala ujian-ujian Tuhan kita kena pandang. Situ ditayangkan tu supaya kita memandang sifat kekerasan dia. Ya, makin menampakkan kelemahan kita, lagi kita tunduk kepada dia. Bila tunduk, lagi diangkat martabat seseorang. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Itu semua proses sebenarnya suruh memandang. Ya. Kalau suruh pandang pun tak nak pandang juga, kacau tu. Anak kita kalau kita panggil, mari sini, pandang sini, dia buat dah yang macam tu. Dia mana handset dia kan. Pandang sini dah, awak nak cakap benda penting ni, dia buat dah. Kita ambil handset ke baling. Bapak kalau garang ni, nak penampau peri. Bila Tuhan panggil, dia tak nak pergi, berat. Ya. Jadi panggilan Allah Ta'ala kepada kita ni apa? Dalam bentuk ni, ialah dia ulur atau dia tarik. Supaya kita geti memandang, ya, menghadap ke hadrat dia maknanya. Allah. Yang ini jikalau tiada engkau perbaiki, akan sangkamu padanya kerana sifatnya seperti engkau tilik kesempurnaan dalam sifat jalal dan jamalnya. Dan di dalam kesempurnaannya, maka engkau ketahui bahawa engkau putuskan segala angan-angan daripada yang lain daripadanya. Mana jangan kita berharap, jangan kita memandang ada yang lain selain Allah yang memberi. Ya. Habis itu di ulu kita dia bagi, itu postman lah. Dia postman pun dia tak kenal. Postman hantar surat tu surat dia ke?
Postman hantar surat kat kita, surat dia, bukan surat dia postman dia. Begitulah Ta'ala beri kita rezeki dalam bentuk direct ataupun sebaliknya. Dia lalukan orang ni, dia lalukan sebab ni. Dia nak turun direct boleh, macam surah Ma'idah tamina sama' turun. Kata peranjat belakang. Kan? Dia boleh buat fa'alu lima yurid, apa semua dia boleh buat. Jadi maknanya disuruh kita tadi begitu. Dia lalukan sebab. Maka jangan kita pandang pada sebab. Jangan kita terhijab dengan sebab. Daripada memandang musabbibul asbab, itulah Allah Ta'ala. Diputuskan angan-angan cita-cita mana sandaran kita daripada yang lain daripadanya. Bagi barang yang telah engkau tahqiqkan akan dia daripada kamalat, yang telah kita beriman, dan itulah yang sebenarnya, bahawa Ta'ala bersifat dengan segala kamalat, segala kesempurnaan sifatnya, dalam segala sifat yang maha tinggi, paling penyayang, paling pengasih. Siapa dia? Allah Ta'ala. Habis tengok hamba ni tak bagi, kenapa tak jadikan kaya, tuan? Tak jadikan senang lenang semua? Tak, ada hikmat masing-masing. Dia beri itu sikit, dia beri banyak, itu semua ada hikmat dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia tahu hamba dia kan beri banyak kan, langsung tak ingat dia. Dia beri sakap tu. Ataupun bagi sebagai, semua ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Maha suci Allah Ta'ala. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak jadikan semua benda ni batilan, sia-sia, tak ada. Semua ada hikmat ilahi. Sama ada manusia itu dapat mengesan hikmat atau tidak, itu soal lain. Sebab tu dalam tu semua ada hikmat. Maka perbaiki olehmu akan sangkamu padanya pada Ta'ala. Dia macam ibu juga. Ibu bapa dia gotan anak tu. Kan? Gotan tu sebenarnya gotan kasih sayang. Gotan kasih sayang. Dia nak jadi budak ni jadi baik. Budak ni jadi baik. Besok bila budak tu tahu, bila dah besar tu. Terima kasih pak ya, nasib baik bapak gotan saya. Bang tahu kan. Bapak dipandang apa tu kan? Pelapis-lapis di depan. Anak tak dipandang benda sedap, dia nak main dia kerja dia kan. Jadi maknanya dia kena pandang dua sudut. Kadang-kadang dalam bala tu ada 1000 nikmat, 1000 rahmat kan. Dia tak pernah sebut Tuhan. Kali kena bala baru sebut ya Allah, ya Allah. Kaki dia tergantung kat hospital kan, dah patah. Kalau tidak, Tuhan kata nak sujud, sebut nama Tuhan berbayar. Kita kena bala baru ya Allah, ya Allah. Baru datang ingatan, baru datang keinsafan. Itu semua zahir bala, tapi hakikat nikmat dalam tu ada. Dan itulah seterusnya. Maka perbaiki olehmu akan sangkamu pada Allah Ta'ala dalam segala pekerjaan dunia. Semua Tuhan buat tu ada hikmat dia. Dia bagi, ada hikmat. Dia tarik pun ada hikmat. Dia ulur pun ada hikmat. Dia sentap pun ada hikmat. Tak ada sia-sia tak. Kita kena perhati benda tu. Seperti bahawa engkau sangka bahawasanya haki Ta'ala itu yang menyampai ia kepadamu segala yang memberi manfaat. Mana kita pegang. Manfaat yang kita dapat semua siapa beri? Dia. An-Nafi'. Dia. Nama dia kan. Yang memberi manfaat. Dan menolak ia daripadamu tadi segala yang memberi mudarat. Semalam sampai ini sihat kita kan. Tak ada kena sakit kan. Siapa beri? Dia. Yang kita makan, kita minum, kita guna pakai, semua dia punya. Dan barang yang lain daripada itu, seperti bahawa adalah engkau sangat kuat, raja dalam pula kabul amal, apa kita minta dapat menyempurnakan pahala atasnya pula. Maka betapa tiada ada bagi sangkamu padanya, kerana muamalah hanya serta merta daripada anugerahnya dan kemudahan dia. Kalau raja beri kat kita pun kita dah rasa wah baik raja kan. Ini Malikul Muluk, raja segala raja. Semua yang ada pada kita, hatta diri kita pun dia yang punya, kan? Dan seperti bahawa engkau tilik kepada kebaikan yang dahulu, mana kebaikan-kebaikan daripada sejak kita lahir, kalau tidak ada rahmat Tuhan tak tentu kita pun tak ada atas muka bumi. Itu dipanggil nikmatul ijad. Nikmat Tuhan mengeluarkan kita dari tak ada kepada ada, itu pun dah tak terhingga. Dia bagi kita menumpang sebentar pun tak terhingga nikmat dia. Kemudian tawalil imdad, madat, sentiasa tak putus-putus. Kalau Tuhan putuskan madat bantuan dia, terbalik kita kan. Nikmat besar oksigen kita hidup ni. Sap. Tarik boleh keluar. Kalau tarik keluar tak boleh macam. Kalau dia keluar nak tarik tak boleh. Dia oksigen boleh tak naik ke atas kepala macam. Mula lupa je lah.
Terik-terik dia tak datang. Ya, oksigen tak naik ke atas. Oh, macam. Siapa yang menggerakkan tu? Baru kita nampak. Lepas tu kalau kita mengaji ilmu ni, kalau doktor-doktor yang mana ni dia memahami benda ni, lagi nampak dia. Dia lagi nampak kebesaran Tuhan. Ya. Sebab semua tu dia buat tu nampak. Oh, ciptaan yang seni. Darah tu je dalam dia tu dia punya apa yang banyak tuan ni. Macam-macam jenis tu darah yang ciptaan Allah yang maha hebat. Kebesaran dia maha agung, penciptaan dia masya-Allah. Tak terfikir kita tuan-tuan ni. Keliling kita ni sebab dia kata fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu badak, depan, belakang, atas, bawah, semua tu wajah dia. Apa makna wajah? Benda yang menunjuk ke atas keberadaan dia. Syai'un yadullu ala wujudi. Benda yang menunjuk ke atas keberadaan dia. Jadi wajib bagi kita pandang mana nampak dia, pandang mana teringat dia. Sebab semua dia punya. Mana ada kita punya kan? Ni bila dia tak kerti memandang pula dia terbalik. Ini ana punya. Wah. Bila ana punya aja bila dia tak nampak dia punya tuan. Anda mula dia menyasar kan. Dan anugerah yang layak dan menanggungkan ia akan dikau demikian itu atas maknanya memaki membaik sangka tu, membaiki sangka tu, ejaan silap. Kita wajib kenapa membaiki sangka pada yang engkau angan-angankan daripadanya yang kita ceritakan. Kita ada bayar deposit kan tuan untuk duduk atas dunia. Mana ada? Keluar ibu kita peri-peri tak ada apa pun, tak ada bayar apa pun tuan-tuan. Kalau dia kata nafas dia tag macam 1 jam RM5 dia dah. Maut kita nak bayar tuan. Orang kena dialisis pun tak tahan tuan ni. Tak kena bayar berapa. Itu dah menyasar, dah cari duit macam-macam kan. Pada kenakan kita macam nauzubillah tu kena. Itu semua kita perhati baik sebab dia suruh muhasabah. Ini cermin dia, mirak. Cermin nak perhati balik. Baru kita insaf. Baru nampak besarnya kurnia Tuhan, ya. Ni makan guna pakai nikmat Tuhan siang malam. Tuhan tak kenal. Wah. Ya, orang kafir mana dia kenal Tuhan? Orang kafir. Sebab tu orang kafir ni Allah Taala kata syarrad dawab. Ya. Inna syarrad dawab, sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dengan tak kufur. Dia tak kenal Tuhan. Ya. Kalau tu ada orang datang rumah kita tuan-tuan, dia datang, dia tengok pintu tu buka, dia masuk. Salam tak pergi macam. Lepas tu pula pergi hampa ke dapur. Buka tujung saji makan. Mana bantai macam menyapu. Kan? Ataupun dia datang beri salam, tapi nak duduk rumah kita, menumpang, kita suruh duduk kat serambi lah. Ada bilik kat serambi duduk. Tak nak masuk bilik dalam. Wah, ini namanya kacau. Tuan tak ada tengok, dah buka peti ais. Oh, makan di dalam tu. Macam rumah dia tu. Wah, ini berat kerja. Itu yang kenal. Tak ikut arahan pun dah lain giar. Apalagi dia buat tak kenal. Ini buat tak kenal salah. Dia tumpang bumi Allah Ta'ala, dia buat tak kenal dengan Tuhan. Buat something dia. Itu lagi parahan kan. Dan memutuskan nazar daripada cenderung kepada yang lain. Hati kita usahakan. Ya, memutuskan pandangan kita supaya hati kita jangan terikat. Jangan minat, jangan banyak terangkut selain daripada Allah Ta'ala. Dialah pemberi nikmat sebenar, dialah pengasih sebenar, dia maha penyayang sebenar-benar terhadap kita. Dia dah bagi kita duduk ni pun dah tak terhingga besar ni ya. Dan adalah yang menolong atas demikian itu pandangmu bagi segala perbuatan jamil. Ya, kesempurnaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Sebab tu dia perlu kepada apa tuan? Suntikan cahaya, nur zik. Cahaya zikir tu penting. Baik nak memandang apa? Dia. Ya, kalau dalam gelap tak nampak kan. Rohani kita nak memandang. Sebab tu kita tembak dengan zikrullah. Sebab zikir yang kita gunakan sama lisan atau dalam, yang kita sebut atau kita ingat ialah asma, nama dia, atau awsaf, sifat dia. Tu yang kita guna. Ya, kita tembak. Al-Latif, Al-Latif kan. Ataupun nama ismu zat Allah. Allah tu paling besar kali lah. Ismu zat. Nama bagi zat. Maka pada siapa mendidik ia akan kesempurnaan sifatnya. Ya, rajin kita memandang, maknanya menilai, menghormati, menghargai. Manusia pun kalau beri kita tak beri, kata dia ni tak tahu apa. Tak kata menilai pemberian orang. Ya, ini kita dengan Tuhan lebih lagi. Sentiasa kita banyak mendidik akan kesempurnaan sifatnya. Ya. Bila nak mendidik benda-benda besar ni pula dia pun ada keadaan pula ni.
Benda besar. Bila kita nak tilik dalam keadaan bising serabut, tak jadi. Sebab dia suruh kita apa? Nabi SAW suruh kita dalam hadis, saigianya bagi siapa buat rumah dia, biar ada satu, dia panggil bilik khalwah. Ya, bilik khas untuk dia. Sebab kalau tuan pergi di Kelantan, di Tengah, Patani, Tugu Pondok, semua ada bilik khas ni. Lepas dia mengajarkan, dia masuk bilik. Sampai ke mati, bini dia pun tak tahu apa dalam dia buat. Dia tutup. Ya. Ini kerja besar. Sebab nak istihdarkan hati dah betul menghadap, bukan benda senang kan. Ya. Dia lari sana, dia lari sana, kita nak kontrol dia. Sebab istilah suluk yang dia orang buat tu, itulah ni benda nak mentamkinkan lagi, memberi penumpuan yang besar. Kalau kerajaan pun dia nak nak naikkan prestasi, dia ada buat apa tuan? Kru, ada kursus tuan. Guru ada kursus dia, pegawai dia kursus dia, nak bagi lagi tamkin benda tu. Begitu dengan Tuhan. Ya, yang suluk dia buat tu tujuan tu nak tamkinkan lagi benda tu. Kerja-kerja dunia pun kalau tauke besar ke pegawai besar ke, dia nak bincang atau perkara ataupun dia nak mutus atau perkara, dia akan duduk bersendirian, tutup pintu, dia fikir, tak dengan ramai serabut. Ini nak menghadap Tuhan lagi besar. Sebab dia ambil masa, ambil tempat dan sebagainya. Itu setengah benda yang membantu panggil, untuk menyempurnakan perjalanan, ya, untuk menghasilkan benda yang tersebut. Dan barang siapa menilik akan kesempurnaan sifatnya tu, nak memandang-mandang akan kehaibatan sifat Allah tadi, kalau dalam keadaan kita maknanya tidak teratur, payah. Dia kenal betul-betul, konsentrate. Dan amat besar ihsannya pula pada kita. Sebab tu masa terbaik malam, kan? Bangun malam. Apa-apa pun nak bangun malam penting. Man talabal ula sahiran layali. Menuntut, siapa nak tuntut ketinggian, dia kena jaga malam. Allah. Dan kuatlah imannya dan baiklah sangkanya padanya. Sebab apa dia baik sangka? Sebab dia kenal. Kan? Dia kenal satu orang peguam ni, dia tak pernah beratus kes dia pegang ambil, tak pernah kalah. Jam. Kita yakin tak? Bagi duit balik boleh tidur. Sebab apa? Kita baik sangka ni, kita kenal dia. Punca dia baik sangka sebab dia kenal dia ni bukan sebarang ni. Dia kalau masuk dibaharkan, tidak melopong untuk hakim. Pom hujar dia sedap. Memang kenal tu dia lah. Topnya kan. Setara peguam makhluk tu pun kita dah sangka baik. Ini Allah Ta'ala, dia punya semua. Ya, apa sebab kita tak gantungkan diri dengan dia? Itu menandakan dia tak kenal Allah Ta'ala. Kalau dia kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal, tu dia tak akan bergantung selain daripada dia. Sebab kita kata la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan melainkan dia. Apa makna Tuhan? Tuhan zat tempat bergantung segala makhluk, tempat bertumpu segala makhluk. Dia lah. Tidak ada sifat tu melainkan dia punya. Itu besarnya dia. Kemudian dan barang siapa tiada memandang ia kepada kesempurnaan sifatnya kerana berdirinya serta segala ayar. Tapi oleh kerana dalam pemikiran dia banyak kotor, nampak makhluk Tuhan dia payah nak nampak, ya, terhijab, terdinding daripada segala asar dengan memandang makhluk. Dia nampak kudrat makhluk, dia tak nampak kudrat Tuhan. Dia nampak ilmu makhluk, ilmu Tuhan dia tak perasan. Ya, iradat penentuan Tuhan dia tak nampak. Makhluk punya penentuan dia nampak. Itu dah banyak hijab, terdinding jauh. Maka hendaklah tukar, memandang ia kepada barang yang telah dikurniakan Allah baginya daripada membaiki muamalahnya. Kita ingat daripada dulu dari kecil sampai sekarang, daripada lahir siapa punya. Dia kena muhasabah kan. Bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan dikau daripada Adam, daripada tak ada. Ain dal mim, bukan alif dal mim. Kalau alif dal mim tu Nabi Adam. Ain dal mim, Adamun, daripada tak ada kepada wujud. Iaitu nikmatul ijad, siapa beri? Dia. Kemudian daripada tiada sesuatu, tak ada benda. Dulu pakaian kelompok ibu bersedai benang pun tak ada. Hari ni bukan main lagi. Baju je 2 gobok ni. Kita kat rumah pula macam Yuska. Wah, banyak. Itu semua kurniaan Tuhan, perhatilah balik. Jangan mengambil tak kenal pemberi, itu bahaya. Dan dijadikannya bagi mula, maknanya mendengar, melihat, berkata, siapa beri tu? Kalau keluar-keluar perut ibu, mata tak nampak, telinga tak boleh guna, mulut tak boleh cakap, macam tu. Wah, mati tu. Sebab sampai sekarang, dua apa ni, alat komunikasi kita ni, kalau macam mana pun, mesti ada satu, tuan bagi. Tak ada dua-dua padam, tak ada. Tak ada, tak pernah kita jumpa seorang buta, apa lagi tuan? Pekak. Ya? Ada jumpa tak pernah? Kalau dia buta, biasanya pendengaran dia dapat pakai.
dia boleh mendengar maklumat. Ataupun dia pekak, mata dia boleh nak memandang. Ini orang lambai dia tak nampak, orang panggil tak dengar macam. Macam batu ni kan. Dia pun tak tahu dia apa, kat mana dia jam. Orang panggil dia tak dengar, orang lambai tak nampak. Duduk seorang capu dia, apa orang depan kata, oh na'udzubillah. Dia jaga dia. Lu nikmat besar. Sebab tu dalam sujud sejadah kita baca apa? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'a wa basara. Syaqqa sam'a, tuan belah pendengaran kita, ya, boleh kita mendengar. Wa basar, dan penglihatan kita. Keluar ibu dapat kita melihat. Dapat kita mendengar. Oh, tu nikmat tak ada jual beli kan. Ya. Membelah tu agak mahal. Apa lagi yang membelah? Biasa kita baca terahim kan. Falikul habbi wan nawa, tu ayat Quran kan. Lalu terahim baca kan. Allah Taala yang membelah akan hub. Maknanya apa? Habbi wan nawa, biji-bijian yang kita semai itu. Kita tabur padi campur belah dia. Kita tabur gandum campur belah dia. Kalau dia tak belah macam satu dunia mengaum kan. Tambur-tambur tak bercambah, kering. Tabur-tabur kering. Macam tu. Maknanya yang membelah tu berarti dia falik. Diterangkan besar dalam Quran ni. Bunyi nampaknya sikit, besar tu. Tiap-tiap satu hingga engkau kenal akan dia dalam tiap-tiap satu. Sehingga dalam tiap-tiap satu yang kita pandang, kita kenal dia. Sebab kata man arafallah. Ya, orang dikatakan orang arif dia apa dia? Iaitulah syahidahu fi kulli syai'. Dia syuhud musyahadah batin hati, dia memandang Allah Taala pada tiap-tiap suatu. Dia nampak pokok, dia nampak kebesaran Tuhan. Dia tengok apa saja tuan. Ini peringkat iman yang paling tinggi tuan ni. Ya. Ada iman Sayyidina Abu Bakar ni lah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabla. Aku tidak lihat pada makhluk semua melainkan hati aku dah nampak kebesaran dia. Jadi. Yang tak maunya apa, belum nampak dah tenggelam, dah nampak lagi tenggelam. Tenggelam buat makhluk, tak nampak Khalik, itu bahaya. Dan satu lagi, maka jika tiada ia nak saya, tiada engkau. Ya, tiada engkau kenal Subhanahu wa taala, kata ada rahmat pembukaan dia. Ternyata ia itu menunjukkan ia akan dikau kepada jalan petunjuk. Siapa? Dia juga. Dan istiqamah, dia juga bagi atas jalannya, dia juga bagi. Maka nazar oleh muhai saudaraku kepada kurnia yang amat besar ini daripada Tuhanmu yang karim. Karena kita banyak selalu bersyukur kepada Ta'ala, memandang-mandang nikmat dia, supaya apa? Lagi subur mata iman kita tadi yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita dapat berapa tuan? 3 ya. Ya, kita ni dipelihara 3 sebab. Pertama, mahfuzun anil kufri wa syirki bil apa tuan? Bil hidayah. Kita dipelihara tak jadi kufur, tak jadi syirik dengan sebab ada hidayah Tuhan bagi. Mahfuzun anil kabair was sagair. Kita dipelihara tak kena dosa besar. Tak ada dia mengumpat, menyamun, berzina. Ya, sebab apa tu? Bil inayah, dengan bantuan inayah. Mahfuzun anil ghafalat was wal ghafalat bil apa? Bir riayah. 3 benda tu minta. Bangun malam-malam, ya Allah berilah hamba-Mu yang hina ni, ya Allah, akan hidayah, inayah dan riayah. Ini dapat 3 ni tamam, sempurna dia tuan. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Allahumma inna khairal kulli. Alhamdulillah.